Hello, hi guys, selamat kembali. So, ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh semua rakyat Malaysia, yang mana hari ini adalah hari perlancaran Myvi terbaru facelift versi 2021. So, tanpa membosa, dalam video ni saya akan ceritakan serba detail kepada korang semua apa yang baru tentang Myvi versi 2021 ni, dan saya akan terangkan daripada segi fuel consumption sama ke ataupun lain, bahagian dalaman, dan yang paling penting dia punya harga ada naik ke tak naik, dan daripada segi dia punya bulanan, dan last sekali adakah berbaloi. Kalau korang nak convert daripada Myvi yang lama, mungkin korang belum dapat stok kepada Myvi versi facelift terbaru ni. So, let's go! Let's go! Let's go! Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju, biar kabur mataku. Okey, ini adalah Myvi versi terbaru, versi 2021. Kalau korang tengok daripada segi dia punya rupa depan ni, nampak macam lain. Apa yang berubah, apa yang berlaku kat depan ni adalah lampu dia ada update sikit. Dia mainkan dengan grafik lining kat sini, dan kita untung dapat unit display warna putih ni. Ya, dia ada color baru warna merah, tapi saya suka untuk display warna putih sebab dia nampak kontras apa yang berlaku jelas di antara line putih dengan hitam ni kan. Dan sini ada satu chrome diselangkan lagi dengan gloss black. Kemudian fog lamp ni yang paling menyenang kalau daripada segi bahagian hadapan. DRL day running light ni berwarna hitam dan menegak vertical. Dan kat bawah sini ada lips warna hitam, okay, gloss black dan warna silver. So, ini adalah rupa baru yang kita semua tunggu-tunggu setelah, boleh katakan, daripada 2017 Myvi launch versi yang pertama tak menerima apa-apa facelift langsung. Last 2020 dia ada terima update ASA 2.0. So, agak memeranjatkan lah. Biasanya kereta yang laku biasa dia akan update paling lama 2 tahun. Tapi Myvi ni 5 tahun baru dia update facelift. Kalau korang tengok dekat daripada bahagian sisi sini, tak banyak benda yang berubah, kecuali dia punya side mirror ni dia colorkan dengan warna gloss black hitam, piano black. Dia tak colorkan dengan body color. Dan satu lagi, sport rim masih sama, masih sebiji sama macam yang sebelum ni. Tapi at least bagi saya, kalau facelift sport rim, bagilah yang baru supaya nampak kontras sikit kan, nampak something baru. Dan kat sini dia punya side skirting dia bagi sekali dengan warna hitam gloss black, dan berserta dia punya door handle berwarna chrome. Didatangkan kereta ni memang dah ada keyless entry. Dia punya tail light dia masih sama, 100% masih sama, dan dia punya bumper ada menerima sedikit perubahan terbaru. Ini bukan event dia tak ada lubang ataupun laluan angin. This is just a fake, benda yang unpaint lah. Tujuan dia lah menampakkan profil kereta ni nampak lebih rugged daripada segi view bahagian belakang. So, daripada segi luaran ni dia tak nampak macam banyak sangat benda yang berlaku. Tapi sebenarnya Myvi baru ni dikatakan dia habis 50 million ringgit untuk diupdate daripada versi terlama sampailah yang baru ni 50 juta. Actually 50 juta tu dia adalah untuk update sistem dalaman wiring dia. So wiring dia totally baru daripada Myvi yang sebelum ni, sebab kereta ni didatangkan dengan safety features yang sangat-sangat, kata orang, up to date lah, sangat-sangat baik. So, kita nak tengok daripada segi dia punya bahagian dalaman dia. Ya, once korang masuk je untuk Myvi terbaru versi advance, ini adalah spek advance, korang akan nampak dalam dia sangat-sangat kontras dengan berwarna merah. Wow. Satu lagi benda yang korang akan nampak agak signifikan berubah dekat sini adalah daripada segi dia punya steering. Steering dia dah macam ada benda-benda ni semua. Ini adalah diambil daripada Ativa, sebab kereta ni didatangkan sekali dengan Pro 2 Smart Driving Assist. Ya, kita akan ceritakan tentang safety features sekejap lagi. Dan kita nak try start engine kereta ni. Wow. Dan kalau korang tengok meter cluster dia dekat sini, dekat bahagian tengah-tengah situ, dia ada digital smart info display yang berbentuk digital, tapi yang sebelah kanan dan kiri ni masih lagi berbentuk analog. Tapi saya suka dengan kemasan dia. Ring dia dikemaskan dengan keliling dia berwarna chrome, dan bahagian angka-angka tu warna putih, tapi dia punya garisan-garisan tu berwarna merah. So nampak lebih sporty. Dan of course satu lagi, daripada segi dia punya bahagian dashboard ni, benda yang ketara untuk Myvi ni adalah kemasan berwarna merah dekat sini. Ya, ini adalah untuk versi advance. Saya rasa adakah color yang sama dengan color Myvi merah baru tu? Ya, mungkin color yang sama.
Dan sama juga dekat aircon blower sebelah sini dan aircon blower sebelah sana, itu adalah sesuatu yang baru. Dan daripada segi dia punya center console ni pun semua masih sama lagi, masih remain yang sama. Yang sebelum ni pun bagi saya untuk sesebuah harga kereta macam gini okey, sebab dia dah kemaskan dengan balutan leather, dia tak tinggalkan besi, batang besi yang sebatang tu je kan. So nampak kemas. Again kalau korang tengok ruang legroom dekat sini, sangat-sangat besar. So saya agak amazed macam mana Pro 2 ni pandai untuk gunakan ruang. Seat ni dia tak jauh sangat ke belakang. Sebab kalau korang tengok bahagian belakang ni, depan dah luas, ingatkan belakang dia dah habis tolak kan? No, belakang besar lagi. Ya, itu adalah kelebihan Myvi. Satu lagi benda yang baru pada Pro 2 Myvi ni adalah daripada segi dia punya head unit. Ya, dia boleh katakan sama diambil daripada Pro 2 Altiva. So apa yang ada pada Pro 2 Altiva tu ada juga dekat Pro 2 Myvi kali ni. Daripada segi dia punya ruang belakang dia masih sama lagi, cuma apa yang berbeza adalah dia punya seat untuk versi advance ni. Dan korang tengok dia punya ruang legroom, walaupun depan tadi dah besar, belakang pun masih sangat-sangat besar. So ini rupanya kelebihan kenapa rakyat Malaysia begitu memilih Pro 2 Myvi. Bukan itu saja, dia punya seat bahagian belakang ni boleh juga di-adjust dia punya tahap kecondongan. Ni tahap 1. Boleh adjust lagi ke tahap kedua. Ya, sangat ideal. Ini adalah salah satu kereta segmen B, mampu milik, dan saya boleh katakan kereta rakyat yang paling ideal. Tak kira apa pun demografik, sama ada lelaki, perempuan, warga muda, senior, Melayu, Chinese, India. Ya, ini adalah kereta yang paling tepat, paling meet semua kriteria yang semua orang perlukan, sama ada untuk menjadi kereta satu-satunya yang kereta diorang ada, kereta jimat minyak, kereta balik kampung maupun kereta untuk jalan kat bandar. Okey, selain daripada segi dia punya luaran dan dalaman yang terbaru, dia punya transmission pun baru, iaitu kali ini datangkan dengan DCVT. So dia sama macam Altiva, dan versi manual dah tak ada. So kalau korang nak beli Myvi versi manual memang dah tak ada lah. Which is penambahan daripada segi transmission, dia mendatangkan satu lagi benda yang baru, iaitu fuel consumption. Fuel consumption kereta ni dikatakan slightly lebih jimat daripada Myvi yang sebelum ni, yang mana sebelum ni dikatakan lebih kurang 21.1 km per liter, dan kali ni lebih jimat sedikit, iaitu 22.2 km per liter. Okey, daripada segi dia punya harga Myvi terbaru ni dikatakan naik slightly lebih kurang RM6,000. Wow, banyak tu. Tapi ada kabar baloi, Myvi yang sebelum ni bermula daripada 41,200 on the road without insurance sehingga 52,600. Yang mana untuk versi yang ini, versi terkini baru facelift, adalah bermula daripada 45,700 hingga ke 58,500. So untuk full spec tu lebih kurang 6,000, dan bulanan dia dikatakan yang lama daripada RM480 hingga ke RM580. Sementara yang baru ni adalah starting RM510 hingga ke RM650, naik lebih kurang RM70 sebulan. Ini adalah kiraan untuk 9 tahun dan deposit 10%. Tapi ini adalah saya punya kiraan interest yang boleh katakan normal. Dikatakan sekarang interest rate boleh dapat jauh lebih rendah daripada harga yang saya sebutkan tadi. Kenaikan dia, kalau korang dapat interest yang lebih rendah tu, saya rasa kenaikan dia tak banyak. Dan sebut pasal kenaikan harga, apakah yang membuatkan kereta ni begitu banyak dia punya kenaikan harga? Iaitu daripada segi sistem safety. Yap, satu faktor paling besar menyumbang kepada kenaikan harga yang sangat ketara pada Myvi baru ni adalah kerana ciri keselamatan. Tapi siapa yang boleh komplain kalau harga naik sebab untuk keselamatan penumpang? Yelah, Myvi kan. At least kuranglah sikit kita punya takut tu kalau ternampak kereta ni kat highway kan. Bukan saja telah dilengkapi dengan 6 airbag, ABS, traction control dan lain-lain, Myvi yang sebelum ni pun memang sudah dilengkapi dengan sistem ASA, Pre-Collision Warning, Pre-Collision Braking, Front Departure Alert. Tapi tak cukup dengan itu, Pro 2 telah berikan lagi penambahan, dan kali ni Myvi telah mendapat ciri penuh dalam Pro 2 Smart Drive Assist.
iaitu lane departure warning, adaptive cruise control, lane keep control, blind spot monitor, rear cross traffic alert dan lain-lain. Ini menjadikan Myvi terbaru ni sebagai kereta yang paling murah yang dilengkapi dengan ciri keselamatan canggih dan bertaraf global yang dulunya hanya ada pada kereta-kereta RM150,000 ke atas sahaja. Dan apa yang masih remain sama adalah daripada segi dia punya enjin, iaitu masih lagi didatangkan dengan enjin 1.3 liter dan 1.5 liter, yang mana untuk 1.5 liter tu dia boleh produce sehingga 102 horsepower dan 136 Nm of torque. Masih sama lagi dengan yang lama, cuma perbezaan tadi adalah daripada segi dia punya transmission DCVT, minyak dia lebih jimat sedikit, dan sama juga daripada segi dia punya ruang boot pun masih sama, masih lagi di antara segmen B hatchback paling luas. Dia punya ruang boot lebih kurang 277 liter. So, terima kasih kepada DMM, trusted dealer saya, Petaling Jaya. Kalau korang nak cari ataupun nak buat tempahan booking, korang boleh walk in ke DMM Petaling Jaya sebab dia sudi untuk sediakan Myvi terbaru ni untuk saya sharekan kepada korang semua rakyat Malaysia. Dan persoalannya, adakah berbaloi untuk korang beli Myvi baru ni sedangkan harga dia untuk full spec kalau campurkan dengan insurans dah sampai 60,000 sekarang. 60,000. Adakah berbaloi? Honestly, bagi pendapat saya, yap. Sebab kenaikan harga tersebut adalah naiknya daripada segi dia punya sistem safety, which is kita tak boleh lagi nak argue. Sistem safety adalah sesuatu perkara yang kita tak boleh elak. Memang sangat-sangat penting. Which is dia punya sistem safety ni hanya kita boleh dapat dekat kereta-kereta yang berharga kebanyakannya lah RM100,000 ke atas. Dan kalau dulu kereta yang RM200,000 ke atas saja yang boleh wujud sistem safety secanggih Myvi terbaru ni. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada DMM, dealer Petaling Jaya, sebab sudi sharekan kereta ni untuk saya review dan untuk saya sharekan kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan bagi korang yang nak tahu apakah kereta-kereta yang akan saya review untuk akan datang, korang boleh check dekat saya punya Instagram. Korang boleh follow Instagram saya. Biasanya saya akan bagi info dekat Instagram kereta apa yang saya akan review sebelum saya muat naik dekat YouTube tu sendiri. So, terima kasih kepada korang semua yang menonton video ni sampai habis. Saya harap video ni bermanfaat dan berinspirasi pada korang semua yang tengah cari Pro2 Myvi versi terbaru ni. Dan of course, saya hargai sangat-sangat sekiranya korang dapat considerkan untuk smash button subscribe dekat bawah video ni. Akhir kata daripada saya, Nas Abdullah. Salam strategi. Fight! Conquer! Apa strategi? Mampukah membara when it's time to fight? Mampukah kau marah when it's time to conquer?